Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 3 April 2024. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia menggerakkan pelbagai strategi ke arah pembangunan dan pengurusan semula badan dakwah itu, yang termasuk pembugaran semula peranan, fungsi dan imej Usia yang sudah bertapak lebih 55 tahun di negeri ini. Yang dipertuanya, Datuk Sapawi Ahmad memaklumkan bangunan usia lama yang dibina sejak tahun 70-an akan dibangunkan semula sebagai bangunan bersejarah. InsyaAllah pada tahun ini kita akan bangunkan dengan kadar yang segeralah. Kita akan laksanakan pada tahun ini, walaupun dia tertangguh 2 tahun. Datuk Sapawi ditemui media dalam majlis berbuka puasa Sentuhan Kasih Ramadan Anjuran Wanita Usia. Katanya pusat latihan dakwah usia yang terbengkalai sejak 7 tahun lalu juga telah siap sepenuhnya dan kini dalam proses kolaborasi dengan Institut Kemahiran Islam Malaysia IKIM untuk pengendalian program TVET. Sementara itu, wanita Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia mengambil pendekatan yang lebih efektif dalam memperkasa pembangunan ekonomi golongan wanita di negeri ini. Ketua Wanita Usia Pusat, Datuk Siti Aminah Aching berkata, golongan wanita terutama ibu tunggal turut terkesan dengan pelbagai cabaran ketidakstabilan ekonomi. Justru, wanita usia akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran dan ilmu pengetahuan termasuk menyertai kursus berkaitan keusahawanan bagi membantu menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Kita ada menubuhkan satu jawatan kuasa usahawan wanita di mana kita akan membawa wanita-wanita ini ke arah mempelajari ataupun mengikuti kursus-kursus usahawan supaya mereka akan dapat menjana pendapatan mereka sendiri dan juga dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing. Datuk Siti Aminah memaklumkan pelbagai program dirancang bagi mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan wanita usia dengan masyarakat setempat sepanjang tahun ini. Inisiatif Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM menganjurkan program berbuka puasa merupakan landasan terbaik dalam membantu komuniti kurang bernasib baik. Adun Pantai Dalit Datuk Jasnih Daya berkata, pendekatan seumpama sangat dialu-alukan bagi meringankan beban golongan memerlukan sekaligus mengukuhkan jalinan kerjasama erat dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Datuk Jasnih menyatakan demikian selepas program berbuka puasa Ramadan UPPM Jabatan Ketua Menteri dengan kerjasama syarikat Kim Tech Cheong Consolidated Berhad di Tuaran. Program berbuka puasa ini melibatkan 4 bahagian iaitu Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulu. Pada majlis ini, 40 orang kurang berkemampuan menerima sumbangan bantuan bakul makanan dan kewangan sebagai persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Seramai 500 golongan kurang berkemampuan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sukau menerima sumbangan Ramadan menerusi program Kembara Ramadan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Sukau 2024. Kembara Ramadan itu melalui Kampung Seri Ganda, Tundun Buhangin, Kampung Abai, Kampung Mumiang dan Kampung Bongon. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sukau Datuk Johari Janan berkata, program berkenaan bukan untuk berpolitik tetapi beramal sambil menyantuni golongan memerlukan di setiap lokasi. Ada yang kita akan bagi mengikut keperluan yang dipohon oleh orang kampung, ketua kampung, JPKK yang memohon peruntukan. Projek-projek yang khususnya jembatan robo apa semua kan, jeti yang perlu dibantu surau dan khususnya juga tangki-tangki air yang perlu dibagi kepada mereka. Datuk Johari yang juga timbalan pengerusi Jetama Sendirian Berhad turut melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR dengan menyerahkan sumbangan mesin pengepam air di Kampung Bongon. Datuk KB kami ini dapat membawa ke dan memberi kelulusan dengan secepatnya lah. Sebab ini komuniti kampung kita berharap sangat kepada KB kita agar dapat membantu warga kampung kami. Kami rasa bersyukur Alhamdulillah kerana didatangi oleh bakal pemimpin ke kampung kami dan bersempadan lagi dengan bulan puasa. Jadi kami amat-amat bersyukur. Kalau boleh program begini selalulah dibuat, jangan sekali-sekali. Secara keseluruhannya, 500 kampit beras, duit raya dan kain sarung telah diagihkan di semua lokasi yang dikunjungi.
Sementara itu, kebajikan pelajar daripada golongan asnaf sentiasa diberi perhatian khususnya di bulan Ramadan. Di Kota Kinabalu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Maktab Sabah tampil mengambil inisiatif memberi sumbangan duit raya dan kelengkapan pakaian raya kepada 25 pelajar asnaf di sekolah berkenaan. Kita PIBG sentiasa untuk membantu pelajar-pelajar yang mana bukan hanya asnaf tapi keseluruhan pelajar di Maktab Sabah kita akan santuni. Muhammad Arif yang juga focal person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta PIBKS ditemui pemberita selepas meraihkan pelajar ini membeli set kelengkapan pakaian raya di sebuah gedung pakaian di Kota Kinabalu. Beliau berkata pihaknya juga merancang untuk mengagihkan bubur lambuk kepada semua pelajar termasuk ibu bapa di SMK Maktab Sabah. Majlis Getah Malaysia MRC sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan, NGO, korporat dan swasta bagi membantu golongan kurang berkemampuan sempena Ramadan dan Aidilfitri ini. Ahli Lembaga Pemegang Amanah MRC, Jaafar Abdul Wahid berkata pihaknya bersedia memberikan sumbangan mengikut peruntukan sedia ada pada golongan sasar. Jaafar menyatakan demikian selepas majlis iftar Ramadan di Kampung Mansud, Kuala Penyu. Kita sentiasa terbuka, termasuk sekali di bulan Ramadan, tapi kita ada juga program-program lain. Ini pun bergantung kepada kedudukan kewangan syarikat lah untuk kita berkongsi rezeki kepada orang ramai, khususnya golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Sementara itu, Pengerusi Lembaga Pengarah Risda Semayan dan Lanskap Sendirian Berhad, Datuk Siti Aminah Aching yang juga Ahli Parlimen Beaufort berkata, usaha sedemikian juga merupakan platform untuk menyemarakkan perpaduan dan mendekati masyarakat. Seramai 40 golongan asnaf dan 100 kanak-kanak dari Kampung Mansud dan Kampung Berangkuk menerima sumbangan sebagai persiapan Hari Raya Aidilfitri dalam majlis ini. Universiti Malaysia Sabah UMS dan College Sains dan Teknologi Nantong NTST China memeterai memorandum persefahaman MOU untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang pembangunan akademik dan profesional. UMS diwakili Naib Chancellornya Datuk Dr. Kasim Mansur, sementara NTST diwakili Timbalan Setiausahanya Wang Feng. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Dr. Kasim berkata, UMS dan NTST komited untuk mengecapi kecemerlangan dalam pendidikan, penyelidikan dan penglibatan komuniti melalui perkongsian kepakaran. Antara bidang utama kerjasama yang diberi penekanan melalui perkongsian tersebut termasuklah meningkatkan kualiti dan kerelevanan tawaran akademik dengan membangunkan program bersama yang memenuhi keperluan industri dan masyarakat. Datuk Dr. Kasim berharap kerjasama itu akan memudahkan pertukaran yang akan memperkaya pengetahuan dan kemahiran ahli fakulti dan kaki tangan. Seorang penolong pengurus besar syarikat swasta dihadapkan di Mahkamah Magistrate Tawau semalam atas 4 pertuduhan penyalahgunaan harta syarikat membabitkan sisa konsentrat emas 4 tahun lalu. Tertuduh berusia 49 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah bagi semua pertuduhan masing-masing dibacakan di hadapan Magistrate Dayang Aidaku Amira Aminuddin dan Magistrate Don Stewin Malajun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Lombong Bukit Mantri Balung dalam daerah Tawau masing-masing pada awal tahun 2020, Oktober 2021, Mei 2022 dan Disember 2022. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh yang bertugas sebagai penolong pengurus besar merangkap penyelia Gold Room di sebuah syarikat perlombongan emas di Tawau telah dengan curangnya menjadikan harta milik syarikat berkenaan iaitu sisa konsentrat emas sebagai kegunaan sendiri. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM15,000 bagi semua pertuduhan dengan 2 orang penjamin tempatan. Kes terbabit akan disebut semula pada 14 Mei depan. Paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.